มารับฟังและรับชมได้ทุกวัย Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajama'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأصلي وأسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita membaharui takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dengan kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang mana Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka hari ini marilah kita sama-sama mentajdidkan, memuhasabah, muhasabah iman kita, takwa kita. Adakah takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini adalah secara cukup, sempurna ataupun tidak? Marilah sama-sama baiki takwaan kita dengan kita banyak tambah lagi amalan yang Allah Taala suruh, dan juga jauh usaha tinggalkan perkara ataupun perbuatan yang Allah Taala larang, kerana sesungguhnya Allah Taala akan terima amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Taala akan menerima ataupun terima amalan-amalan orang yang dibuatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang muttaqin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sekali lagi, dengan taufik Allah, hidayatnya, dapat kita nak mari ngaji sama-sama mengenai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap petang hari Jumaat, ruangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sedang bersama dengan satu buah buku agama, buku hadis yang hebat di dalam agama Islam kita, yang mana dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi.
Kita kenal dengan kitab ini ataupun buku ini dengan 40 hadis Imam Nawawi, maka kita sedia-sedia duk belajar hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi, yang mana kita pada hari ini bersama kita dengan hadis yang ke-6, hadis nombor 6 yang kita akan baca, akan mempelajari dan juga fahamkan dia pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripadanya. Dan juga kita ingatlah bahawa satu perkara juga yang kita nak beritahu kepada senang pendengar semua, kita dengan Nabi SAW ada dua sifat yang kita penting, yang kita mesti kena berada. Dua sifat yang penting bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena ada, iaitu sifat pertama dengan Nabi, yang mana dua-dua sifat ini wajib kena ada. Kalau putus satu dengan lain, maka tak jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Nabi yang sebenar. Sifat yang pertama iaitu al-hub, kita kena cinta kepada Nabi, kasih kepada Nabi SAW. Kalau tidak, kita tak menyampaikan matlamat ataupun pau prosong kita, iman kita yang sebenar kepada Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam hadis yang banyak dalam Sahih Bukhari, hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman satu orang di kalangan kamu, melainkan aku adalah orang yang dia sangat cinta lebih daripada anak dia, lebih daripada bapa dia, lebih daripada semua orang Islam ataupun semua orang manusia yang berada di dalam dunia ini. Kalau kita tak cinta kepada Nabi lebih daripada tubuh kita sendiri, kita tak akan jadi orang yang beriman yang sebenar. Maka sifat yang pertama ini kita kena cinta kepada Nabi SAW. Maka kita akan jadi orang yang sempurna iman kepada Nabi SAW. Yang kedua, sifat yang kita kena ada Nabi apabila kita cinta. Apabila kita cinta kepada Nabi, kita kena sedang kuamrak kita kepada Nabi dengan kita mutaba'ah ataupun ittiba', turut sunnah Nabi SAW. Kerana tak cukup apabila kita cinta kepada Nabi saja tetapi kita tidak turut Nabi SAW. Ulama kata balah mana cinta tanpa bukti ni adalah cinta yang palsu. ความรักที่ปราศจากการแสดงออกความรักที่ปราศจากหลักฐานที่เราบ่งชี้ว่าเรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือรักใครก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นบ่งบอกว่าความรักของเราที่มีต่อคนคนหนึ่งนั้นเป็นความรักจอมปลอมความรักที่โกหกbukan hakikat cinta yang sebenar. Sama juga dengan Nabi SAW. Kalau cinta, tak turut Nabi saja. Seperti mana kita tengok contoh pada masa dulu, masa Nabi sendiri, iaitu Abu Talib. Abu Talib, dia jaga Nabi, pokpong Nabi, mempelihara Nabi, mempertahan Nabi daripada orang Quraisy, musyrikin Quraisy tak semari buat tak baik dengan Nabi. Nak ancam kepada Nabi ni, Abu Talib jaga. Bahkan dia bukan orang Islam, belum masuk Islam lagi. Dia adalah orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi. Tetapi dia putus. Kurang sifat yang kedua, tidak ada sifat yang kedua, iaitu mutaba'ah, ikut sunnah Nabi SAW, ikut syariat yang Nabi bawa. Lalu dia mati dengan hal keadaan dia ni kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyadzu billahi min dzalik. Ini dua-dua sifat yang penting yang kita kena ada dalam hidup kita. Kita kena cinta kepada Nabi, dan juga tak cukup cinta saja, kita kena turut sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita nak turut sunnah? Bagaimana kita nak membuktikan cinta kita kepada Nabi? Dengan inilah yang kita sedang buat, iaitu kita ngaji hadis Nabi, ngaji perkataan Nabi yang Nabi royak melalui sahabat dia, ngaji perbuatan Nabi yang sahabat dia cerita, ngaji segala perkara yang sakut dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang cinta kepada Nabi dan ikut Nabi SAW. Apabila kita cinta kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampun dosa
kita di dalam dunia ini, Allah Ta'ala akan cinta kita dan juga kita akan masuk syurga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kamu, hei umat Islam, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka turutlah Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. Allahu Akbar. Kita nak berlaku kepada cinta Allah SWT kepada kita. Kerana Allah adalah Tuhan kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada kita, tak cukup Tuhan cinta saja, tetapi Allah Ta'ala akan ampun kita, dosa kita. Hak ni lah yang kita nak. Anak kunci yang penting, satu anak kunci yang nak membawakan kita masuk syurga, iaitu anak kunci yang nama al-maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kita. Ampunkanlah dosa-dosa orang-orang Islam semua. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ni duk yang hadis yang kena. InsyaAllah kita akan baca hadis seperti biasa dan juga kita akan dengar makna-makna dan juga maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, hadis yang ke-6 ini dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi mengenai dengan halal, perkara yang halal dan juga perkara yang haram, dan juga perkara yang jadi benda yang ragu-ragu, benda yang sama-sama, ataupun dalam bahasa Sia kita kata instinctive clear. Benda tak cerak, benda tak cerak kata halal, benda tak cerak kata haram. Benda ini orang panggil tahu syubhat ataupun mushtabihat. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang nama An-Nu'man bin Bashir. Dia adalah min sigaris sahabah, sahabat yang kecil. Bukan sahabat awuso yang tua dah. Sahabat yang kecil, yang mana dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Kathir, dia kata, dia wanak ni, umur dia, mak dia ni adalah adik kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni sahabat peringkat tinggi, peringkat tua. Adik kepada Abdullah bin Rawahah adalah ibu kepada An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir wanak, mak dia, pak dia ni bawa kepada Nabi SAW untuk tahnik, buka mulut, surat utama dan juga doa kepada An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir nama yang sebenar yang mana Al-Imam Al-Zahabi kata dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Kita dah koyak semua. We kenal semua apanya kitab Siyaru A'lamin Nubala. Kitab Siyar A'lam Nubala bagi Imam Az-Zahabi adalah kitab yang kumpul sejarah orang-orang alim daripada Nabi sendiri, sahabat, semua, setiap orang sahabat, sampai kepada korun yang ke-6, korun yang ke-7 semasa Imam Az-Zahabi sendiri. Kumpul ataupun tulis semua sejarah mengenai dengan ulama, umara, pemerintah Islam. Semua seorang Islam tulis semua. Imam Zahabi tulis semua perawat. Mula daripada nama, nasab dia, wanak ke mana, dia ambil hadis ataupun guru dia ni siapa atik, anak murid dia siapa atik, perkataan dia, contoh hadis yang biasa dia riwayat, dan juga peristiwaan dalam hidup dia sampai kepada wafat dia. Dia mati bila, tarikh yang apa, di mana, Imam Az-Zahabi tulis kitab. Kalau kita tengok kitab Siyar A'lam Nubala sekarang yang tabak, sebanyak 40 jilid. Panjang dia sebanyak 40 jilid, yang mana ulama sekarang ni mari nak tahqiq, orang panggil kata tahqiq tuat sab.
Yang mana Imam Zahabi dia tulis dengan tangan. Ulama dulu tulis dengan tangan, tak ada komputer, tak ada alat-alat mana yang boleh nak pim ataupun buat ya di satu buku yang akar ataupun huruf dia cerak seperti kitab yang kita pegang sekarang. Imam Zahabi ataupun ulama-ulama yang dulu mereka tulis dengan tangan saja. Tetapi ulama yang terakhir inilah mereka mari usaha sekali lagi pula untuk nak ambil keluar tulisan ulama dulu dan juga masuk dalam rongan tipim untuk jadi buku yang kita boleh nak lihat pada masa sekarang. Sebanyak 40 jilid. Himpunan ulama-ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh dulu himpun dalam kitab ni. Sekarang yang kita boleh tengok 40 jilid. Satu jilid lebih kurang daripada 200 muka. Telak lem miความหนา200 ถึง300 นะ200 muka sampai ke 300 muka satu jilid. 40 jilid berapa muka kalau kita kira. Itu Al-Imam Az-Zahabi dan ulama yang lain lagi yang mereka karang bantuk catat sejarah-sejarah ulama Islam. Dan juga Imam Az-Zahabi dia kenal siapa Nu'man bin Bashir. Yang riwayatkan hadis ini, Nu'man bin Bashir dia adalah An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah. Ini nama ataupun nasab dia yang penuh. Yang mana dia adalah Al-Amir Al-Alim. Yang pertama Al-Amir, dia adalah pemerintah ataupun biasa jadi Punam ataupun jadi Puwa. Yang mana dia biasa diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni khalifah yang pertama Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah. Muawiyah dia utus An-Nu'man bin Bashir jadi umara. Satu kali 9 bulan dia jadi di negeri Kufah. Yang mana negeri Kufah sekarang terletak di negeri Baghdad ataupun Baghdad tu bukan Baghdad, orang kata negeri Iraq. Patut Iraq ni pacuban. Negeri Iraq Kufah ini terletak di negeri Iraq sekarang. Biasa jadi Gamno ataupun Punam Puwa. Puwakan Kufah ni semai Muawiyah bin Abi Sufyan biasa jadi Gamno. 9 bulan ulama kata. Dan juga selepas itu selepas dia jadi Gamno, jadi Puwa, dia pergi jadi qadi pula, pergi jadi qadi, jadi pipaksa di Damaskus, Suria sekarang. Damaskus ataupun Damaskus, Suria sekarang dia jadi qadi. Tetapi selepas dia jadi qadi pula, Muawiyah hatta dia. Dan juga anak Muawiyah selepas itu jadi khalifah, hatta dia jadi Gamno di Hims, di Suria sekarang. Hims, negeri Hims. Sekarang yang berlaku bunuhan orang Islam yang ramai di Hims. Berlaku perbunuhan dan juga perang di sana di antara orang-orang Islam mujahidin Suria sama dengan kerajaan Suria. Berlaku di Hims, salah satu tempat yang berlaku besar juga. An-Nu'man bin Bashir biasa jadi Gamno, biasa jadi Puwa di sana dengan perintah Yazid, anak kepada Muawiyah. Dan di sanalah dia mati. Kita akan dengar yang pertama dia Al-Amir, jadi Gamno, biasa jadi Gamno semasa Muawiyah dan juga anak dia Yazid bin Muawiyah. Dan juga dia adalah Al-Alim, orang alim. Dia jadi qadi di Damaskus ni. Bukan orang biasa nak boleh jadi qadi, dia kena ada ilmu, ada kefakihan dalam agama. Kena ada ilmu fiqh, faham syariat-syariat agama. Dia adalah Al-Alim seperti mana Imam Az-Zahabi gelar dia dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala. Dia adalah Al-Amir, dia adalah Al-Alim. Orang ada ilmu, kepakaran dalam ilmu. Dan juga dia adalah sahibu Rasulullah, sahabat Nabi. Biasa jumpa dengan Nabi, besar. Yang mana dia lahir ni, Imam Al-Bukhari kata, wulida amul hijrah. Dia wanak tahun tula yang Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Imam Bukhari kata, dia wanak tahun tula yang Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka Nabi mati pada tahun yang ke-10 hijrah ni. Nu'man bin Bashir lebih kurang dia umur 9 tahun ataupun 10 tahun. Dia jumpa Nabi, dia dengan hadis daripada Nabi SAW. Di antara hadis yang dengar daripada Nabi, iaitu hadis inilah, hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan juga ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Cerak hadis sahih. Dia wanak tahun tula yang Nabi hijrah. Dia
adalah sahabat Nabi, biasa tengok Nabi, dan juga Nabi, orang yang tahnik bukan mulut dia sendiri, dan dia besar dia jumpa dengan Nabi, dia dengar hadis daripada Nabi SAW, yang mana ulama kata dia dengar hadis daripada Nabi sebanyak 114 hadis. Nengrai sifsi hadis ti Nu'man bin Bashir dengar daripada Nabi SAW, dan juga riwayat melalui kitab-kitab hadis yang berada sekarang. Di antara yang hadis yang berada di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan, satu hadis Imam Bukhari pun riwayat juga hadis ni, Imam Muslim pun riwayat juga hadis ni, sepakat riwayat 5 hadis. Sepakat riwayat di antara Bukhari Muslim 5 hadis. Tetapi hadis yang riwayat oleh An-Nu'man bin Bashir, yang mana Imam Bukhari ni seorang yang catat hadis ni dalam kitab dia, yang mana hadis ni Imam Muslim tak riwayat. Sama dengan Imam Bukhari, satu hadis saja. Manakala Imam Muslim riwayat An-Nu'man bin Bashir dalam Sahih Muslim, yang tak sepakat dengan Imam Bukhari sebanyak 4 hadis. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir daripada Nabi SAW yang berada dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim sebanyak 10 hadis. Sebanyak 10 hadis yang mana kita riwayat tadi. Dan juga dia adalah sahabat, bapa dia pun adalah sahabat Nabi, jumpa dengan Nabi, beriman, dan juga mati hal keadaan ni dia jadi orang Islam. Iaitu pak dia nama Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah. Dia adalah sahabat, bapa dia adalah sahabat juga. Gelar dia orang panggil Abu Abdullah, seperti mana kita baca tadi, An Abi Abdullah. Dia adalah bapa kepada Abdullah. Kita dah rakyat semua, gelaran ini orang panggil kunyah. Dalam bahasa Arab ni, orang buat abu. Suka buat abu depan seperti kita. Kita ada anak nama Muhammad, kita tak Abu Muhammad. Kita ada anak tina nama Musafa, kita tak Abu Musafa. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Yang mana kita suka benda ni, nak orang panggil pasal ni, kita akan dapat pahala daripada Allah SWT dengan sebab kita turut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang orang kampung tak faham. Apa maksud abi, apa maksud ummi. Satu kali, masa saya budak lagi lah, dulu, kecil-kecil dulu, umur lebih kurang 12 tahun, 13 tahun, saya pergi dengan ayah saya ataupun abi saya, semaya di masjid, satu masjid. Selepas solat, selepas sudah maya ni, saya keluar daripada masjid, maka jumpa kepada satu orang kampung yang dia main-main sejak. Kampung biasa, awam, nas. Kampung tanya, dengan sebab kita kecil, umur muda ni, tanya, mari siapa adik? Saya kata, saya datang, saya mari maya ni, mari dengan abi. Dia rasa pelik, dengan kalimah abi, dia rasa pelik. Gapo abi? Dia tanya, gapo abi? Siapa abi? Abi adalah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita yang kita faham, iaitu ayah, abah. Itu bapa kita. Dan juga dia kata, balam mana? Nak panggil apa? Abi. Abi itu bahasa Arab. Bahasa orang lain, bukan bahasa kita. Kita bahasa Melayu, kena panggil ayah. Kena panggil abah. Seperti orang lain panggil lah. Tu. Nah, orang yang kata, ada juga orang yang tak faham maksud abu ataupun ummu. Kita, yang suka nak anak-anak kita panggil abi ataupun ummi sekarang, bukan kita pergi ambil bahasa orang lain mai guna. Mari pakai, bukan. Tetapi kita ingatlah, dalam hadis, dalam mana-mana perkataan Nabi ni, kita jumpa bahawa Nabi suka nak panggil kepada sahabat dia ni, abu ataupun ummu. Nabi suka nak panggil. Kita pun, dengan sebab ni, bukan kita nak bahasa lain, tapi kita orang sebagai orang yang agak kata ada ilmu pahal di segi ni, kita nak guna sunnah ini. Sama ada kita panggil anak kita, dengan kita panggil orang lain dengan Ummu Abdullah, Ummu Muhammad gitu, ataupun kita nak anak kita panggil Abi Ummi, semua tu untuk nak turut sunnah Nabi SAW, nak turut hadis Nabi. Kita panggil Abi, bukan kata nak apa atau comel bahasa Arab, bukan. Tetapi kita niat bahawa kita nak anak kita panggil Abi dan Ummi ni, ini adalah kalimah perkataan yang Nabi dan juga sahabat dia biasa guna, biasa pakai dalam hadis. Kita baca hadis, kita tahu selalu abi ini adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Gelar dia ada orang panggil Abu Abdullah. Dan juga ada juga orang panggil kepada dia
Abu Muhammad. Kadang-kadang satu orang sahabat, satu orang tabi'in, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, dia ada anak banyak. Ada seorang ni sains, seorang ni panggil Abu Muhammad. Ada seorang ni sains, seorang ni panggil Abu Abdullah. Tak pelik lah. Boleh kita nak buh nama anak seorang-seorang mana. Dan juga dia adalah daripada golongan Al-Ansari. Orang Ansar. Orang Madinah. Orang dia ni adalah orang Madinah asal. Daripada kabilah yang nama Al-Khazraj. Iaitu dia An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Khazraji salah satu kabilah yang besar yang berada di Madinah sebelum Nabi nak mari. Dan juga dia adalah anak kepada adik tina Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah ni adalah kakak kepada mak Nu'man bin Bashir. Dan juga bapa dia satu kelebihan, bapa dia iaitu Bashir di sini, biasa bersama Nabi dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, bukan peperangan yang biasalah, peperangan yang hebat. Yang mana selepas mana sahabat masuk perang sama Nabi dalam peperangan Badar ini, selepas itu Tuhan redha kepada mereka, Tuhan angkat darjat mereka. Yang mana ulama panggil dalam kitab, bubuh dalam kitab ataupun panggil orang sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar ni, ulama panggil nama mereka bahawa mereka adalah Ashabu Badar. Ashabu Badar, orang yang sama dengan Nabi dalam peperangan Badar ni, tak sama dengan orang tak sama, tak keluar ataupun pergi perang sama Nabi dalam peperangan Badar. Darjat peringkat mereka yang Tuhan akad, Tuhan mulia mereka ni tak sama dengan sahabat lain. Bapa dia Bashir, An-Nu'man bin Bashir, bapa kepada Nu'man ni, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar. An-Nu'man bin Bashir dia adalah orang seorang yang ada ilmu, ngapa hadis, duduk dengan Nabi, ambil ilmu dengan sahabat-sahabat yang tua. Dan juga dia adalah kefasihan. Dia ada fasih ataupun kampuk dia ni lekat dalam kampuk dia. Apabila dia kecek depan orang ni, orang sedap dengar kepada perkataan dia ataupun khutbah dia. Sama ada dia khutbah, dia ceramah depan orang ni, orang suka, orang faham, orang sedap dengar kepada dia. Seperti mana Malik Simak bin Harb, seorang tabi'in, boleh dia anak murid kepada An-Nu'man bin Bashir. Yang mana Simak bin Harb mati pada tahun 123. Dia royak kata, kana min akhtab man sami'tu. Dia An-Nu'man bin Bashir adalah satu orang yang akhtab. Yang mana apabila dia baca khutbah ni, lengkap dalam bahasa dia, mudah faham, sedap dengar dalam cakapan perkataan dia, man sami'tu, yang mana aku biasa-biasa dengar. Dia adalah orang yang ada fasih, kampuk ti cak-can dalam perkataan, dalam ceramah dia atau khutbah dia. Itu Nu'man bin Bashir. Yang mana Nu'man bin Bashir semasa dia diperintah untuk jadi gamno di negeri Hims, Suria sekarang, dia dibunuh mati syahid. Dia mati syahid Nu'man bin Bashir. Setengah ulama kata satu kali selepas daripada Muawiyah mati, Yazid mari jadi ni, Ahlul Hims, orang kampung Him, negeri Him ni, panggil Nu'man bin Bashir ni suruh pergi bai'ah kepada Ibn Zubair. Dan juga orang yang bunuh dia adalah orang Ahlul Him sendiri yang bunuh dia. Itu salah satu riwayat. Riwayat yang pertama, yang kedua kata dia dibunuh pada kampung yang dinamakan Birin. Di Birin, orang yang bunuh dia namanya Khalid bin Khalid. Fi akhir sanah, pada akhir tahun 64. Maka dia mati pada tahun 64 Hijrah. 64 Hijrah, iaitu Nu'man bin Bashir dia mati dengan hal keadaan dia mati syahid. Ini adalah An-Nu'man bin Bashir, orang yang riwayat hadis ni kepada kita. Kita rasa dia adalah ada bunkun kepada kita. Dialah orang yang riwayat hadis ini. Yang mana kita akan dapat manfaat, akan dapat ambil faedah yang banyak dalam hadis ini insya-Allah. Itu adalah An-Nu'man bin Bashir an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tunjuk bahawa hadis ni Nu'man bin Bashir dia guna kalimah sami'tu, aku dengar daripada Rasulullah.
Menunjuk bahawa hadis ni Nu'man tak ambil pada orang lain. Tak ambil daripada sahabat yang tua, yang lain, yang kibar. Tetapi Nu'man, dia ambil daripada Nabi, dengar daripada Nabi secara direct. Doi terong daripada Nabi. Tidak ada sahabat lain yang orang jadi tua kelangwi kepada dia. Aku dengar Rasulullah SAW kata, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi SAW kata dalam hadis ini, sesungguhnya benar yang halal. Benar yang halal, yang dihalal oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah jelas, cerak, nyata. Benar halal cerak. Wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan juga benar yang haram, benar yang Allah larang pun jelas, pun cerak, pun terang juga. Wa bainahuma, di antara kedua-dua itu, belah kanan ni benar halal cerak, dan juga belah kiri benar haram cerak. Tetapi di antara dua-dua ini, iaitu benar yang duk tepat tengah ini, umur mushtabihat, perkara-perkara yang sama, yang ragu-ragu, ataupun dalam bahasa Sia, benar yang syubhat, benar yang clear, tak cerak. Benar tak cerak kata dia halal ataupun dia haram. Benar yang halal. Benar yang halal kita cerak tahu. Dalam Quran, dalam hadis Nabi royak cerak. Tuhan dan royak cerak. Kita tahu berlaku benar halal. Kalau kita sebut mana benar yang kamu tahu kata benar tu adalah benar yang halal, kita akan sebut terus. Nasi adalah benar yang halal. Minum ataupun air adalah benar yang halal. Kita akan tahu secara direct. Kerana kita duduk dalam dunia ini, kita duduk dengan semua atau benar yang Tuhan kita makan, kita minum, benar ke apa tak yang cerak. Semua sama ada makan, buah, minum, segala perkara yang Tuhan royak dalam Quran kita boleh makan, kita boleh nak makan, itu dipanggil kata benar yang halal. Benar yang halal. Sama ada benar yang halal itu mari daripada dalil, kita tahu cerak atau dalil laktan daripada Quran dan juga sunnah, laktan tituk tang, ataupun tidak ada laktan, tapi kita tahu cerak. Semua manusia sepakat benar tu jadi benar halal. Kita tahu atau benar tu halal, itu adalah benar yang halal. Wa innal harama bayyin, dan juga sesungguhnya benar yang Allah larang, Allah larang. Haram yang kita panggil itu nyata, jelas, terang juga. Kalau kita sebut kata gapo di antara perkara yang kita tahu kata benar itu adalah benar yang haram, kita akan boleh nak sebut secara direct. Walaupun beberapa perkara sahaja. Di antaranya makan, Tuhan tak sewi kita makan darah, Tuhan tak sewi kita makan binatang yang mati sendiri, yang tidak dibunuh dengan nama Allah Subhanahu tidak sembelah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan larang kita tak sewi makan babi, Tuhan larang kita tak sewi minum arak, Tuhan haramkan kita tak sewi kita berzina, Tuhan halal kita tadi dengan kita berkahwin dengan akad yang sahih, dengan cara yang betul, dengan ikut sunnah Nabi yang betul. Semua itu yang nyata, yang jelas Tuhan royak. Tuhan royak cerak. Kata benar tu adalah benar yang halal, dan juga benar tu adalah benar yang haram. Dan juga wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara kedua-dua itu ada benar yang panggil kata syubhat, benar yang sama-sama ragu-ragu. Iaitu benar syubhat, benar yang clear, benar yang kita tak tahu. Boleh jadi benar tu adalah benar yang ulama sendiri pun khilaf. Ulama sendiri khilaf kata benar tu adakah halal, adakah haram. Adakah halal, adakah haram. Dan juga kekeliruan itu kadang-kadang ulama pun syubhat dalam dalil. Dalil ini pun ulama syubhat kata lah mana dalil ni boleh guna ke tak. Sebut betul juga boleh guna juga ke tak dengan masalah ini. Orang panggil kata syubhat dalam dalil. Ataupun dalam ilmu usulul fiqh ulama panggil kata takhrijul manat. Nak cari dalil pun susah.
tok sab dalil, tak boleh juga. Dan juga apabila dapat dalil, ulama semua dapat dalil, mari laktan sama ada daripada Quran dan juga daripada hadis. Cara nak memahami dalil ini, kadang-kadang berlaku syubhat juga. Ulama cari memahami dalam dalil, ulama berlaku syubhat juga. Adakah dalil ini, ayat Quran ini, hadis ini boleh guna dengan masalah ini, ataupun dia boleh royak kata hukum masalah ini balas mana? Halal ke haram? Kadang-kadang berlaku di dalil ataupun memahami dalil. Syubhat, kumkira berlaku di antara ulama. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara kedua-dua itu, iaitu al-halal, benda yang halal, dan juga al-haram, benda yang haram yang Allah Ta'ala larang. Umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang mana benda syubhat-syubhat itu ramai di kalangan manusia tak tahu dia. Ramai di kalangan manusia tak tahu kata hakikat sebenar benda syubhat ini. Adakah halal boleh kita makan? Adakah haram kita boleh kena tinggal? Seperti kita lalu kepada satu kedai. Kita lalu kepada satu kedai. Boleh jadi bukan daripada kawasan kita. Kita pergi kepada belah-belah atas sikit. Yang mana di kawasan belah-belah atas itu ada juga orang Islam. Tetapi ramai itu orang kafir. Kita tengok kepada ayat. Kita tengok kepada ayat ni, kita berlaku keraguan, clear syubhat. Kata, ayat ni adakah orang sembelih? Betul dengan syarat-syarat Islam, betul dengan yang Tuhan suruh sebut nama Tuhan semasa sembelih. Kita rasa ragu-ragu. Apabila kita tinggal itu, orang panggil kata kita ragu, kita rasa songsai, clear benda tu. Kalau kita beli, boleh jadi kita terjatuh dalam haram. Boleh jadi kita terjatuh dalam halal. Kerana kita tak tahu kata benda ni adakah betul dengan syarak, adakah halal, adakah haram. Tetapi apabila kita tinggal, boleh jadi kita akan selamat. Kita akan dengar yang mana ulama waktu baik, kaedah fiqh dalam perkataan ini ataupun dalam hadis ini, kita akan dengar. La ya'lamuhunna kathiran minan nas. Manusia ramai tak tahu hukum-hukum benda syubhat itu adakah halal, adakah haram. Tetapi di antara sebab, kita mari tengok sebab gapo manusia tak tahu. Sebab gapo yang membuatkan satu perkara ni jadi benar syubhat. Sebab gapo? Kadang-kadang kita cerak dalam hadis ni, la ya'lamuhunna kathirun minan, ramai daripada manusia yang tidak tahu hukum dia halal ke haram. Memanglah di sana ada orang yang tahu hukum dia, iaitu orang yang ada ilmu. Ar-rasikhuna fil ilm. Orang yang ciucan, ada kepakaran dalam hukum ahkam agama, dalam ilmu agama, nescaya dia akan tahu kata hukum benda ni adakah halal, adakah haram. Tetapi manusia biasa, manusia awamun nas, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sebab apa berlaku syubhat? Yang pertama, iaitu tidak ada ilmu. Orang tidak ada ilmu. Apabila tidak ada ilmu, sama ada ilmu mengenai dengan benar-benar syubhat itu, membuatkan dia ni tak tahu. Tak ada ilmu, cerak kata tak tahu kata halal ke haram. Apabila ada ilmu, dia ngaji, dia buat kajian, dia tanya ulama, dia ngaji dengan ulama, kata benda ni boleh buat benda ni balas mana, nescaya dia akan ada ilmu dan tahu hukum bahawa benda ni halal ke, benda ni tidak halal. Yang pertama, dengan sebab tidak ada ilmu, menyebabkan benda tu di sisi dia ni adalah benda yang syubhat, benda yang ragu. Yang kedua, kadang-kadang ada ilmu. Kadang-kadang ada ilmu, tetapi ilmu yang dia ada itu dia tak faham ilmu. Dia tak faham ilmu membawakan dia ni, menyebabkan dia ni jumpa satu perkara, jadi benda tu ni syubhat di sisi dia. Ada ilmu tapi tak boleh nak hukum juga. Tak boleh nak rayak juga kata benda tu halal ke benda tu haram. Dengan sebab tak faham. Adamu fahmid dalil. Tak faham dalil. Tak faham ilmu yang dia ada. Menyebabkan dia ni jumpa dengan syubhat dalam hidup dia.
Dengan sebab dia tak faham ilmu. Yang ketiga, dia tidak buat kajian yang orang panggil kata secara laid. Satu perkara seperti makanan coklat. Makanan coklat yang budak-budak ataupun anak-anak kita suka nak makan ni, kadang-kadang setengah jenis coklat ni ada benda yang campur. Benda yang campur, yang mana benda campur itu, kalau kita orang yang kaji, orang yang ngaji betul, orang yang ngaji tak khusus mengenai dengan makanan Cadbury pork, dia akan kenal bahawa dalam coklat itu yang tulis itu gapo jenis makanan, gapo jenis yang campur untuk nak jadi coklat itu, dia akan kenal. Apabila dia kaji dalam coklat itu, gapo yang campur dalam coklat, dia akan tahu kata benda ni halal ke, benda ni tidak halal. Coklat. Seperti saya ataupun guru mana-mana yang tidak ngaji takhasus bidang makanan. Bidang makanan, orang panggil tahu food science. Dia tak ngaji, saya tak ngaji. Saya tak boleh nak royak kata dalam coklat ini adakah dia campur dengan benda-benda yang syubhat, benda-benda yang tidak halal, benda yang haram. Saya tak boleh buat. Tetapi apabila orang yang ngaji, orang yang dia ngaji takhasus, buat kajian yang laid, dia akan tahu. Dia akan tahu kata benda ni adalah benda syubhat ataupun benda tu halal, benda tu haram. Tetapi apabila tidak buat kajian, tidak ngaji takhasus, dia tak akan tahu kata benda tu adalah benda yang halal ke ataupun benda yang haram. Yang penting kena buat kajian. Sebab jadi syubhat di sisi dia tidak buat kajian mengenai dengan benda-benda itu atau perkara yang dia nak makan, perkara yang dia nak buat. Yang ketiga, kadang-kadang tahu hukum bahawa dia adalah benda yang haram ataupun benda yang halal. Tetapi dengan sebab niat tak molek, dengan sebab niat tak molek, untuk nak benar sahaja. Untuk nak benar sahaja, dia dah cara dengan hukum ahkam. Coklat dia kata halal. Kadang-kadang nak benar, saya dia kata tak halal. Ada campur dengan setengah jenis yang tidak halal. Tapi dia usaha untuk nak benar sahaja. Bahkan dia tahu kata ada setengah perkara yang campur dalam coklat membuatkan benda ini benda yang haram. Tetapi dia untuk nak benar sahaja, turut hawa nafsu, boleh jadi juga benda ini membuat dia ni jadi syubhat. Jadi syubhat. Bahkan sampai ke jadi benda-benda itu kepada haram, wal iyadzubillah min dzalik. Itulah ya'lamuhunna katsirun minan nas. Manusia ramai tak tahu hukum mengenai dengan satu-satu benda, adakah dia halal, adakah dia haram. Dengan sebab yang kita sebut tadi. Dan juga satu hikmah yang mana Allah Ta'ala dan juga Nabi nak ayat kepada kita, kalau Tuhan ataupun Nabi nak ayat semua perkara wicerak, kata benda ni halal, dan juga wicerak semua benda itu adalah benda yang haram, tak tinggal sedikit pun benda di antara keliru, benda ragu-ragu atau sama-sama mengenai dengan syubhat. Kalau Tuhan tak tinggal, nescaya Allah Ta'ala kuasa nak wicerak semua. Tetapi satu hikmah yang Allah Ta'ala nak beri tahu kepada kita, senang pendengar semua, hikmah mengadakan syubhat ini, kan miyu kong sing kum krea syubhat ini, salah satunya Tuhan nak wi, iaitu Tuhan nak wi kita sungguh pergi cari ilmu, sungguh kita cari ilmu, dengar ilmu, ambil ilmu daripada Tok Guru, untuk kita kena, untuk kita meluaskan ilmu kita sampai ke kita boleh beza di antara benda yang halal, benda yang haram. Apabila datang benda syubhat, kita tengok, kita tahu apabila kita ada ilmu. Kerana satu benda syubhat kadang-kadang di antara satu orang dia tak ada ilmu, dia adalah syubhat bagi dia. Tetapi di antara orang yang ada ilmu, orang yang suka cari ilmu, orang yang suka buat kajian, dia akan tahu kata benda syubhat mari siapa dia ni, sesungguhnya hukum hakikat sebenar adalah haram, bukan halal. Iaitu hikmah yang kita nak ayat dalam hadis ini. Sebab Allah Ta'ala ada benda syubhat untuk kita sungguh untuk nak cari ilmu, untuk kita nak dapat beza di antara benda yang halal dan juga benda yang haram.
Sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa maksud syubhat? Kita tengok ta'arif ataupun perkenalan ulama yang memberi maksud ataupun makna syubhat. Di antara ulama yang beri maksud syubhat ini iaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal orang ataupun tuai kepada mazhab Hanbali. Dia adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Ahmad mati pada tahun 241. Dia kata, manzilatun bainal halali wal haram. Syubhat ini adalah manzilah. Satu perkara, satu jenis yang duduk di antara halal dan juga haram. Dan juga dia kata, man ittaqaha faqad istabra'a lidini. Siapa yang tinggal syubhat. Siapa yang tinggal syubhat ini, dak buat dulu dah. Benar syubhat. Sesungguhnya dia telah memelihara, dia telah menjagakan agama dia. Jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita akan baca selepas ini. Dan juga dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, Ibn Rajab kata, kadang-kadang Imam Ahmad pun dia tafsir bahawasa syubhat adalah ikhtilatul halal wal haram. Campur. Syubhat ini 50% halal, 50% haram. Campur. Tadi bainan, duduk tengah. Duduk setengah tak tahu. Belah ni cerak halal, belah ni cerak haram. Tapi hak ni duduk tengah tak tahu. Tetapi tafsiran yang kedua yang Imam Ahmad wi ni, ikhtilatul halal wal haram. Campur 50% syubhat ni dari tubuh dia, 50% halal, 50% haram. Tak boleh nak taksin kata adakah halal 100% ataupun haram 100%. Ini tafsiran daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi kata, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ramai manusia tak tahu. Faman ittaqa syubhat, siapa yang dia jauh daripada benda-benda syubhat. Dia tengok kepada benda syubhat, dia tinggal terus. Jaga diri, tak masuk dulu dah dalam benda-benda syubhat. Kalau kita tengok benda ning adalah benda yang orang yang tunjuk kata orang yang cidik. Kerana benda hasib 50-50. Nak masuk you apa? Kalau masuk gi boleh jadi kita termasuk dalam 50% yang haram. Boleh jadi kita termasuk dalam 50% yang halal. Tapi orang cidik dia akan tinggal dulu dah. Nabi kata, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang dia jauh daripada benda-benda syubhat, sesungguhnya dia telah memelihara, dia telah suci, bersih agama dia dan juga maruah dia. Dinihi, agama dia iaitu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebagai hamba, dia jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia akan jaga maruah dia iaitu hubungan dia dengan manusia. Kerana apabila dia buat benda-benda syubhat, seperti makan ayam KFC. Masa dulu sebelum nak cek, gagal dulu belum kita nak cek, belum daripada makan Islam atau mana-mana ongkon pergi cek kata halal tak halal sembelih balam mana. Dulu ramai, saya diri pun biasa makan budak-budak dulu. Kerana kita tak tahu, ayam biasa jual di kawasan orang-orang Islam ramai ni boleh jadi halal. Kita mikir macam itu. Dulu kita sangka bahawa ini adalah benda syubhat. Kerana kita tak tahu kata dia sembelih balam mana, adakah betul dengan syarak Islam. Kita kira kata syubhat. Dulu, semasa kita kira syubhat, kalau kita tinggal, adalah kita jaga agama kita dengan Allah, kita jaga maruah kita dengan manusia. Maruah kita dengan manusia ataupun hubungan kita dengan manusia, balas mana dalam hadis ni? Kita pergi makan ayam KFC. Semasa itu, setengah kumpulan orang kapung kata, KFC itu haram, tidak sembelih. Tidak sembelih seperti orang Islam sembelih. Setengah kata, boleh makan. Jual di kawasan orang Islam, memanglah boleh makan. Tak sung kata tak sembelih seperti orang Islam sembelih. Tak sung bukan orang Islam yang sembelih. Maka, kalau kita pergi makan, pada masa itu, orang yang kira kata haram. Tetapi kita pergi makan, kita kira kata halal. Tapi kita pergi makan,
Orang yang kira tak haram, yang tidak sembelih seperti orang Islam nak tu, dia akan kata balas mana? Dia kata, oh orang ni makan benda yang haram, makan benda yang tidak sembelih, makan air yang tak sembelih. Ni orang panggil hubungan dengan manusia. Manusia akan kata kepada kita. Tetapi apabila kita tinggal, faman ittaqa syubhat, kita tinggal dulu tak makan dulu KFC semasa syubhat dulu. Tuhan pun tak ambil salah kita. Manusia pun tak akan nak kata kita makan benda haram. Subhanallah. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata cerak siapa tinggal, dia akan bersih. Tubuh dia, antara dia dengan Allah, antara dia dengan masyarakat, dengan manusia, dia akan bersih. Dia akan istabra, bara'ah, berisut. Dan juga seterusnya, Nabi SAW kata bahawa mana? وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, siapa yang dia terjatuh, duk buat dengan benda-benda syubhat, duk dengan benda syubhat sama, waqa'a fil haram, dia akan terjatuh dalam benda-benda yang haram. Dia akan jatuh dalam benda-benda yang haram. Dalam hadis ini ulama terjemah ataupun tafsiran mengenai dengan waman waqa'a fi syubuhat, waqa'a fil haram. Ulama tafsir dua. Yang pertama, ulama kata sesiapa yang suka duk dengan perkara yang syubhat sama. Tidak ada benda mana yang syubhat, dia buat. Dia duk dengan benda tu. Ulama kata ini adalah tabiat yang haram. Tabiat yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duk dengan syubhat sama. Abang kita temcai duk dengan syubhat. Tahu kata syubhat. Tahu kata keliru. Tak cerak atas halal, tak cerak atas haram. Tapi kacau nak buat juga. Kacau nak makan juga. Kerana tu hawa nafsu. Dia ini adalah tabiat orang yang suka buat haram. Orang yang tabiat yang haram. Ini adalah tabiat yang haram. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ulama kata siapa yang suka duk dengan benda syubhat. Duk dengan syubhat sama, dia akan membawa kepada benda yang haram. Akan membawa dia kepada benda yang haram. Duk dengan syubhat, dia akan membawa kepada benda yang haram. Nabi kata faman ittaqa wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dengan sebab itulah agama kita adalah agama yang mulia, agama yang baik, agama yang al-haq, inna ad-dina 'indallahi Islam. Benar tak cerak? Benar yang tak cerak dulu dah. Hajar sebagai orang Islam, hajar sebagai orang iman ni jauh. Tinggal lebih baik. Dalam usulul fiqh, kaedah, satu kaedah yang ulama kata, orang panggil kata kaedah sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' ni orang panggil kata katuk pintu yang awal dah. Tahu dah kata, benda ni 50-50, katuk pintu dulu dah, jangan kita masuk gi. Kerana apabila kita masuk gi, kita akan jatuh belah yang haram. Benar 50% boleh jadi kita jatuh kepada benda yang haram. Waliyadzubillahi min dzalik. Orang kata sadduz zara'i'. Seperti mana satu kali Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran. Allah Taala firman dalam Al-Quran kata bala mana? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Tuhan kata dalam suratul An'am, dan juga kamu jangan mencela, jangan kata kepada orang lain yang mereka ibadat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang musyrikin Mekah. Orang kafir semasa kita pergi kata mereka, dok gi semua apa. Tokong benda yang tidak ada nyawa, tidak mudarat, tidak manfaat, kita pergi kata. Benda ni adalah benda yang betul, boleh kita nak pergi ayat. Tetapi Allah Taala ayat Al-Quran ni kata, jangan kamu pergi kata kepada orang yang ibadat selain daripada Allah, jangan pergi kata Tuhan-Tuhan mereka. Kerana apabila kita kata, gapo pun dicakapkan. Benda yang berlaku selepas itu, gapo Tuhan ayat? Fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Selepas daripada kita kata kepada Tuhan dia akan balik kata kepada Allah. Mari sabceng, mari kata dak baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kata kepada Tuhan kita. Kita kata kepada Tuhan dia adalah benda yang betul. Tapi ayat ni ulama kata sadduz zara'i', untuk nak jaga benda yang nak berlaku selepas kita buat itu. Apabila kita kata kepada mereka, kita kata kepada Tuhan mereka, dia akan mai kata Tuhan kita. Maka tak molek. Benda yang tidak molek apabila dia mai kata kepada Tuhan kita, yang mana Allah sangat tinggi,
sebagai Tuhan kepada kita dan juga Tuhan kepada sekalian. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di sini orang panggil sadduz zara'i. Kadang-kadang di antara masalah-masalah yang berlaku di antara ulama, mazhab ni kata boleh, mazhab ni kata tak boleh, yang paling baik kita khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf. Jangan dia masuk khilaf. Jangan dia masuk dalam khilaf. Itu nak ayat kata, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang dia duk dengan benda syubhat semua, dia akan duk dengan buat benda-benda yang haram. Waliyadzu billahi min zaring. Dan juga selepas itu Nabi buat perbandingan, priap-tiap dalam hadis ni. Nabi kata bahawa karra'i yar'a haula al-hima, seperti orang yang pelihara binatang, memelihara binatang di antara satu tempat, haula al-hima, satu tempat, yushiku an yaqa'a fihi, yang mana tempat yang dia memelihara binatang itu, dia ada khopkit dia, ada pagar dia. Tetapi hampir-hampir binatang yang dia memelihara itu akan termasuk pada kawasan yang diharam, kawasan yang dilarang, kawasan yang bukan kawasan kita. Seperti kita pelihara kambing. Kita pelihara kambing tepi-tepi rumah kita ataupun tanah yang kita ada ni, memang cerak kata tanah kita suk di sini, pagar kita suk di sini. Tetapi kita kacau duk tok kambing kita, hampir-hampir dekat dengan pagar, yang mana kambing kita tu akan masuk kepada tempat kawasan-kawasan orang-orang yang lain, tanah-tanah orang lain. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimu. Ingatlah, ketahuilah bahawa setiap orang raja, dia ada tanah ataupun kawasan bagi dia. Setiap raja ni dia ada tempat dia, ada pagar dia. Ala wa inna himallah. Dan juga pagar Allah SWT, iaitu apabila keluar daripada pagar Allah SWT, kita akan terjatuh dalam perkara yang Allah Ta'ala larang, Tuhan tak suka, iaitu pagar Allah Ta'ala yang dinamakan maharimu, haram, benda yang haram. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah hudud-hudud Allah Ta'ala, maka kita jangan melampaui. Jangan melampaui. Seperti ini jugalah. Karra'i yar'a haulal hima. Kita pelihara kambing di tepi-tepi pagar. Kadang-kadang di pagar belah sana kawasan orang lain ni, upuk yang nampak cergah, upuk yang nampak hijau lebih daripada kawasan kita lagi. Boleh jadi kambing yang kita pelihara tu akan termasuk dalam kawasan orang lain, maka kita akan kira kata perbuatan itu, yang kita pelihara kambing itu, masuk dalam kawasan yang diharam oleh Allah SWT, maka haram. Maka kita jangan duk pelihara kambing tempat yang dipanggil dengan tempat syubhat. Tempat yang bimbang kambing kita akan masuk kawasan orang lain, maka menjauhilah binatang-binatang yang kita pelihara, untuk tak sewa dia masuk dalam kawasan orang lain, yang apabila masuk kawasan orang lain ni, kita akan berdosa. Ini benda syubhat. Benda syubhat. Cerak juga kita pergi buat benda syubhat, yang mana benda syubhat pagar dia di antara halal wal haram ni dekat saja. Kita tak tahu, kita kira kata belalah. Hukum tak tahu kata halal haram, belalah kita buatlah. Yang najis lebih-lebih kurang pun 50% yang halal. Tetapi dia tak tahu, kadang-kadang terjatuh dalam belah yang haram, kita dikira di sisi Allah kata kita buat benda haram. Waliyadzubillah, dengan cara kita tak khabar. Ini yang kita takut. Orang yang dok buat benda syubhat semua, seperti orang yang hipung benda haram semua. Sebab tak tahu kata bila ataupun syubhat mana yang dia buat ni jatuh dalam benda haram. Jatuh dia tak tahu, tak khabar, khatamah. Haram dia khatamah dalam tubuh dia. Waliyadzubillah min dzalik. Maka yang paling bijaksana, yang paling cidik, kita tinggal. Kita paling belakanglah dengan benda-benda syubhat. Benda-benda syubhat. Dan juga yang terakhir Nabi kata balah mana, wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah bahawa dalam tubuh kita, dalam jasad kita ada setokah daging. Idza salahat, apabila tokah daging itu dia baik. Tokah daging baik, bersih, salahal jasadu kullu. Jasad kita, tubuh badan kita pun akan baik dan juga akan bersih juga.
Wa idza fasadat, apabila dia punah, fasadal jasadu kulluh. Jasad kita, tubuh badan kita pun akan punah, akan hancur, akan busuk juga. Nah, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, ketahuilah bahawa tokok daging tadi itu adalah jantung, iaitu al-qalbu, jantung. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan Nabi SAW nak ayat dalam hadis ni, hatilah yang nak menunjukkan badan kita jadi badan yang baik, badan yang buruk, badan yang tidak baik. Maka di antara awayawat ataupun tempat benda yang kita mesti kena memelihara, jaga baik-baik, buat bersih dia, tak sedia, jadi benda yang tak cuci, benda yang cemar, iaitu jantung kita, wajah kita. Bukan hati kita. Saya dengan ceramah Malaysia aja kata balah mana. Bukan hati, tapi jantung yang sebenar. Al-qalbu adalah jantung. Adalah jantung. Ala wahiyal qalbi. Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata balah mana? Dia kata, anna salaha harakatil abdi bijawarihi واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. Dia kata sesungguhnya bergerak ke dalam tubuh kita,ความเคลื่อนไหวของอวัยวะ semua yang berada dalam tubuh kita nak molek dan juga nak menjauhi daripada benda-benda yang haram, dan juga dia nak cuci daripada benda syubhat tu, ia duduk dengan gerak ke hati. Tubuh kita nak molek, tubuh kita nak jauh daripada benda yang haram, tubuh kita nak jadi tubuh yang cuci daripada benda syubhat, duduk di hati kita. Kalau duduk di jantung kita, kalau jantung kita jaga molek, gerak turut perintah Allah SWT dan juga perintah Nabi SAW, nescaya jawarah kita, tubuh badan kita akan jadi tubuh badan yang baik. Dan juga Ibn Rajab kata lagi, al-qalbu malikul a'dha. Jantung kita, wajah kita adalah kasat, raja kepada segala a'dha, segala awayawat yang berada di dalam tubuh kita. Wa baqiyatul a'dha junuduh. Jantung adalah raja. Dan juga awayawat tubuh-tubuh yang lain ni, sama ada tangan, kaki, kepala, adalah junuduh, adalah kongtap ataupun tentera bagi al-qalbu, iaitu jantung. Fa in kana al-maliku salihah, kalau raja dia adalah raja iaitu jantung adalah raja yang baik, tentera dia pun akan baik. Raja ataupun punam yang baik, hajar benda yang baik semua, latih kongtap dia, tentera dia dengan secara yang baik, tentera dia akan jadi tentera yang baik, tentera yang kuat. Dan juga apabila raja dia, wa in kana fasidan kana junuduhu bihadhihi al-mathabati fasidah. Apabila raja tak molek, jantung tak molek, tentera dia pun tak molek juga, akan hancur, akan punah juga. Wala yanfa'u indallah, dan ingatlah bahawa tidak ada jantung yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan al-qalbus salim, jantung yang salim, jantung yang cuci saja yang kita nak. Ya Allah, memberilah kepada kita akan jantung yang salim, al-qalbus salim. Apa qalbus salim? Ulama kata al-qalbus salim iaitu jantung yang bersih, adalah jantung yang bersih daripada segala perkara penyakit. Jantung yang cuci, yang jauh, yang tidak ada penyakit, dan juga jauh daripada segala kekotoran, sekeprok. Hati jauh daripada benda yang sekeprok. Wa huwa al-qalbu alladhi laysa fihi siwa mahabbatillah wa ma yuhibbuhu Allah. Yang mana jantung itu, al-qalbu itu, yang berada di dalamnya hanya mahabbatullah, kekasihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kasih benda yang Allah Taala kasih sahaja. Wa khasyatillah, dan juga ada pada jantung itu ketakutan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga benda yang dia takut, benda yang membawakan dia ni jauhi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingatlah bahawasa
Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mati pada tahun 110. Dia kata, "A'lam annaka lan tuhibballah." Ketahuilah bahawa kamu tak akan cinta Allah Subhanahu wa taala hatta yuhibba ta'atahu, sehingga kamu cinta bertaati kepada Allah, bertaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan nak cinta kepada Allah Taala melainkan kita suka nak ibadat kepada Allah Taala, suka nak taat kepada Allah Taala setiap masa. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, inilah hadis yang ke-6 yang mana kita dapat manfaatnya banyak insya-Allah. Hadis mengenai dengan halal, mengenai dengan haram. Benda yang halal yang cerak kita buat. Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Semua perkara yang Tuhan jadi untukmu, cipta untukmu, yang Tuhan beri kita makan, halal untuk kita makanlah. Dan juga benda yang Tuhan haram, benda yang Tuhan cegah kita tak suruh kita buat, kita jauhilah. Dan juga benda yang keliru, benda yang ragu-ragu sama-sama ini, kita jauhilah. Nescaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala akan bersih, nescaya hubungan kita dengan manusia pun akan bersih juga. Namun jauhilah kita duduk dengan benda syubhat semua. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah Taala, tinggal benda syubhat, benda tak cerak. Benda yang tak cerak hukum dia tinggal, jangan duk masuk, jangan duk buat. Kerana Nabi ayat cerak dalam hadis ni, idza wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, akan jatuh dalam haram. Nabi ayat cerak kata jatuh dalam haram, kita kacau apa? Kita jauhilah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersih, orang yang ada hubungan dengan Allah Taala ni yang baik, yang hebat. Dan juga kita jagalah hati kita, kita jagalah jantung kita, wajah kita jadi wajah yang baik, wajah yang salim, wajah yang tidak ada penyakit, wajah yang tidak ada kekotoran roh, dan juga sing sokaprok sohumum. Wi adalah mahabbatullah, ta'atullah, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan jadi hamba Allah Taala yang baik. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Pada hari ini kita cukup sekadar inilah. Apa yang silap salah saya minta maaf, apa yang betul itu daripada Allah dan juga Rasul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah